Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke sesi PDPR Matematik Tahun 2 bersama Cikgu Haryati. Baiklah, pada hari ini kita akan pelajari tentang tukar pecahan kepada perpuluhan, banding perpuluhan dan banding pecahan dan perpuluhan. Sebelum kita mulakan pelajaran, Cikgu minta kamu baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan terus menggunakan buku aktiviti, maafkan cikgu, buku teks matematik tahun 2, jilid 2 dan cikgu minta kamu buka muka surat 10. Okey, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC ini, cikgu harap murid dapat menukar pecahan per 10 kepada perpuluhan. Kedua, menyebut perpuluhan sifar perpuluhan 1 hingga sifar perpuluhan 9. Ketiga, menunjuk nombor perpuluhan sifar perpuluhan 1 hingga sifar perpuluhan 9 dalam bentuk angka. Kemudian mewakilkan gambar rajah mengikut perpuluhan diberi, menulis perpuluhan yang diberi. Okey, ini objektif pada hari ini. Mari kita lihat pula nota penting. Yang pertama, tukar pecahan per 10 kepada perpuluhan. Kita hanya akan menukarkan pecahan per 10 sahaja kepada perpuluhan. Yang kedua, kita meletakkan titik perpuluhan yang betul di antara nilai sa dengan nilai per 10. Yang ketiga, nilai perpuluhan bagi pecahan wajar untuk pecahan per 10 adalah kurang daripada 1. Maksudnya, kalau kamu imbas kembali pelajaran yang lalu, macam kek, cikgu kata 1 bahagian kek daripada 10, maksudnya bahagian tu kecil. Ataupun 9 bahagian kek daripada per 10, 9 tu bahagian yang besar. Tapi dia tetap juga kurang daripada sebiji kek, kurang daripada 1. Okey, sekarang kita lihat muka surat 10. Cikgu harap kamu telah bersedia. Kita baca bersama-sama. Pecahan bahagian putih ialah 1 per 10. Pecahan per 10 boleh ditukarkan kepada perpuluhan. Ingat ya, pada hari ini kita akan gunakan ataupun tukarkan pecahan semua daripada yang pecahan dalam per 10 sahaja. Contohnya macam ni. Dia per 10 sahaja. 1 per 10. Maksudnya kita akan tukarkan yang per 10 sahaja. Pecahan per 10 boleh ditukar kepada perpuluhan. Okey. Kita lihat yang pertama. Yang putih ni dia kata 1 daripada 10 bahagian. Jadi 1 per 10 dalam perpuluhan ialah sifar perpuluhan 1. Maksudnya 1 per 10 sama dengan sifar perpuluhan. Perpuluhan ni macam per jugalah. 1. Okey, ini adalah dalam bentuk perpuluhan. Ataupun dikata saya sebut dan tulis sifar perpuluhan 1. Okey, ini titik perpuluhan. Ini titik perpuluhan macam cikgu tunjuk ni. Ini titik perpuluhan. Kita tulis sifar perpuluhan 1 dan ada titik perpuluhan. Okey, seterusnya lihat pula, ni semua cikgu kata tadi dah per 10 kan. Cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua 10 bahagian. Lihat bahagian merah. Tulis 2 daripada 10 bahagian dalam perpuluhan. Okay, bahagian merah itu ialah 2 per 10. Bagaimana tukar kepada perpuluhan? Ada 1 titik di tengah, kemudian 2 ni kamu letak di sini, di belakang titik. Okay, sifar di bahagian hadapan. Jadi sifar perpuluhan 2. Senang saja kan? Sifar perpuluhan per, kemudian 2 letak di bahagian belakang. Dia sama. 2 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 2. Okay, dia kata dia tulis dalam perkataan. Okay, sifar. Dia je sifar. Perpuluhan, hija perpuluhan 2. Kemudian dia tulis pula dalam angka. Angka ni dalam bentuk nombor macam ni. Sifar perpuluhan 2. Okay.
Seterusnya, muka surat 11, pecahan per 10 dan perpuluhan pada garis nombor. Okey, di bahagian atas ni semua dalam bentuk pecahan. Tengoklah, dia kurang daripada 1, macam cikgu bagi tahu tadi. Dan di bahagian bawah ialah dalam bentuk perpuluhan. 1 per 10, 0.1. 2 per 10, 0.2. 3 per 10, 0.3. 4 per 10, senang sahaja 0.4. 5 per 10, 0.5. 6 per 10, 0.6. 7 per 10, 0.7. 8 per 10, 0.8. 9 per 10, 0.9. Okey. Sekarang dia kata tukar kepada perpuluhan. 2 per 10. 2 per 10, kamu tulis 0.2. 4 per 10. 0.4. 6 per 10. 0.6. 9 per 10. 0.9. Ataupun kamu boleh tengok juga contoh di bawah yang telah diberikan. Okay. Begitu mudah sahaja. Tukarkan kepada pecahan kepada perpuluhan. Okey, muka surat 11. Saya warnakan 0.4. Saya warnakan 9 daripada 10 bahagian. 0.4 maksudnya 4 daripada 10. Ini 4 per 10. Yang ni 9 per 10. Warnakan 9 daripada 10 bahagian. Maksudnya 4 per 10 ialah 0.4. 9 per 10. 0.9. Ya, 9 ini mesti di belakang titik. 4 ini mesti di belakang titik perpuluhan. Sebab dia tak cukup lagi 1. Dia masih kurang daripada 1. Sebab tu dia kena duduk di belakang. Kalau kamu letak di depan, dah jadi 9 bahagian. Ya, tu dah tak betul dah. Dia dah lebih pada 1. Maksudnya ada 9 bentuk bintang ni. Okey? Okey. Sekarang, tengok pula muka surat 12. Yang manakah 0.5 dan mengapa? Okey. Imbas kembali pecahan. Yang ni betul. Yang ni ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni pun ada 5 juga. Tapi mana yang betul? Dia tanya. Sudah pasti yang ini. Sebab apa? Kita belajar hari itu pecahan mestilah bahagian sama besar. Adakah ini sama besar? Ini tidak sama besar. Jadi, ini adalah yang sama besar. Jadi, ini adalah 5 per 10. Ataupun 0.5. Baik, mudah saja. Kemudian dia tanya pula, apakah pecahan bahagian merah? Kita tengok bahagian merah ada berapa. Biasanya sepatutnya dia akan ada 10. 6, 7, 8, 9, 10. Pecahan dia ada berapa? 2 per 10. Yang ni ada berapa pula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 10. Yang warna merah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 10. Dia tanya pecahan kan? Okey, yang bawah dia tanya perpuluhan bagi bahagian biru. Kita kira ada berapa bahagian warna biru? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 per 10. Ni 10. Jadi warna biru ada 9. Jadi kalau 9 per 10 dalam bentuk perpuluhan kita tulis 0.9. Macam tu. Okey. Dan seterusnya ada berapa bahagian warna biru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang biru ada 4. 4 per 10. Tukarkan kepada bentuk pecahan. 0.4 baru tulis 4. Okey? Dah. Okey, sekarang tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Cikgu bagi contoh. Hanya beberapa sajalah di sini. 0.1. 0.6. Sama dengan 0.1 sama dengan 0.6. Manakah gambar rajah yang betul bagi perpuluhan yang diberi? 0.6. Jadi kita cari. Yang ni 1 per berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 per 6 bukan per 10. Tak betul. Kita kira pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul 10. Jadi yang warna ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 per 10 sama dengan 0.6. Jadi jawapannya
Betul. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang berwarna kuning itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. 6 per 10 sama dengan 0,6. Jadi gambar ni pun betul juga. Okey. Seterusnya, kita masuk pula tajuk banding perpuluhan. Jadi bandingkan perpuluhan. Hari itu kita dah bandingkan pecahan kan. Jadi hari ini bandingkan perpuluhan, ditanya manakah yang lebih kecil, 0,2 atau 0,4. Kalau 0,2 maksudnya 2 per 10. 0,4, 4 per 10. Jadi mana lebih kecil? Yang atas warna hijau lebih kecil ataupun lebih sedikit. Yang hijau kurang daripada kuning. Jadi hijau ni lebih kecil. Jawapan dia 0,2 lebih kecil. Seterusnya, dia tanya pula, manakah yang lebih besar, 0,5 atau 0,8? Okay, macam cikgu kata tadi, 5 per 10, 0,5 ataupun 8 per 10, 0,8. Manalah yang lebih besar? Sudah pasti 8 lagi besar yang kamu dapat kalau kamu potong kek kan. Kamu dapat 8 bahagian tu lagi besar daripada 5. Jadi, macam tu juga dalam garis nombor ni, nombor lagi banyak, dia lebih besar. Semakin ke kanan, nombor semakin besar. Kalau 0,9, dia lagi besar daripada 0,8. Jadi 0,8 lebih besar daripada 0,5. Kemudian dia tanya pula dekat sini, apakah perpuluhan yang lebih besar daripada 0,5 tetapi kecil daripada 0,9? Maksudnya dalam ni lah. Dia lebih besar daripada 0,5. Yang ni ke sini. Tapi lebih kecil daripada 0,9. Maksudnya yang ke bawah ni. Jadi nombor berapa? Nombor perpuluhan berapa yang ada di tengah-tengah tu? 0,6, 0,7, 0,8. Jadi kamu boleh tulis jawapan kat sini. 0,6, 0,7 dan 0,8 adalah nombor perpuluhan yang boleh dianggap lebih besar daripada 0,5 tapi lebih kecil daripada 0,9. Okey, sekarang muka surat 14, banding pecahan dan perpuluhan. Seperti yang kamu lihat di sini, dia kata, saya lorek 3 bahagian. Semua ni bahagian ni semua 10 tau. Semua 10 bahagian. Dia kata dia lorek 3 bahagian. Dia kata saya lorek lebih banyak 7 bahagian. Jadi 3 per 10 dengan 0,7 mana lebih besar? Sudah pasti yang ini lebih besar. Dia tanya kan mana lebih besar? Jadi mana lagi banyak? Yang ni lagi banyak. Berbanding yang ni 3 saja. Jadi 0,7 lebih besar daripada 3 per 10. Okey. Okey, mari banding guna garis nombor pula. Okey, 1 per 10, 0,1. Tadi kita dah tahu, cikgu dah terangkan. Jadi 1 per 10 sama dengan 0,1. 0,8 lebih daripada 3 per 10, betul. 0,2 dengan 5 per 10. Okey, 0,2 ni kurang ke, lebih ke ataupun kurang ke daripada 5 per 10. Jadi kamu boleh tulis kurang daripada ataupun lebih kecil daripada 5 per 10. Macam ni juga 4 per 10 dengan 0,6. 4 per 10 yang ini, 0,6 yang ini. Jadi yang ni lah. Yang ni pun kamu boleh tulis lebih kecil ataupun kurang daripada, lebih kecil daripada 0,6. Okey, baik. Sekarang di muka surat 14 juga, kamu bandingkan 4 per 10 dengan 0,9. Jadi 4 per 10 kurang daripada 0,9. Kita tulis 4 per 10 lebih kecil daripada 0,9. Ataupun 0,2 lebih besar daripada
1/10. Okey. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami konsep-konsep ataupun kaedah menukarkan pecahan kepada perpuluhan, kemudian membandingkan di antara perpuluhan dan pecahan. Sekiranya kamu mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan sebarang bentuk bimbingan, kamu boleh hubung secara terus dengan cikgu melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Sekian sahaja. Mudah-mudahan kamu dapat faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.